Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy dengan satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Dalam video kali ni, Abang Boy bagi warning siap-siap lah. Akan ada beberapa detail yang agak disturbing akan Abang Boy dedahkan dalam kupasan kes hari ni. So viewer discretion is advised. So kalau korang dah ready, let's go. Pada awal pagi 2 hari bulan Februari 2012, seorang lelaki keluar daripada exit sebuah lebuh raya di Anchorage, Alaska dan park keretanya di sebuah parking yang agak luas. Dia park betul-betul dekat depan satu kios dekat tengah-tengah parking lot tu. Dia keluar daripada kereta dan menuju ke arah kedai tu. Dia sebenarnya adalah seorang barista yang bekerja dekat kios tu yang bernama The Commonplace. Pada hari tu dia ditugaskan untuk membuka kedai, dan bila dia sampai dekat tengah-tengah entrance tu, dia rasa macam pelik. Pintu tu macam terbuka sikit. Takkanlah ada orang yang sama shift dengan dia pada hari tu. Dia pun macam tak apalah, mungkinlah pekerja malam semalam terlupa nak tutup kedai. Dia pun masuklah kat dalam kedai. Masuk-masuk je, lagi dia pelik. Dia tengok barang-barang dekat dalam kedai tu bersepah dengan kain kotornya tak dibersihkan, kaunter masih kotor, cawan-cawan bersepah. Dia pun macam, pekerja semalam belah macam tu je ke? Macam dia tak closing langsung. Pekerja shift malam adalah seorang remaja yang berumur 18 tahun yang bernama Samantha Koenig. Belum pernah lagi dia dengar yang Samantha ni buat hal sampai macam ni. Dia tahu Samantha adalah orang yang bertanggungjawab. Itu sebab dia diberi tugas closing untuk setiap malam. So sementara Mamat ni berjalan ke cash register, dia pun duk fikir-fikirlah kenapa si Samantha ni belah macam tu je. Ada emergency ke? Ataupun Samantha ni ditimpa kemalangan? So dalam dia duk fikir-fikir tu, dia cuba nak buka cash register. Sepatutnya ada duit dekat dalam tu. Rupa-rupanya cash register memang tak terkunci. Duit dekat dalam tu lesaplah usah cerita. Serta merta dia tahu mereka telah dilompak pada malam semalam. Dia pun terus call owner kedai. Pada malam sebelumnya, Samantha call boyfriend dia yang bernama Dwayne untuk pick up dia balik daripada kerja pada pukul 8 malam. Dwayne pula sampai dekat parking lot tu pada pukul 8.30 malam. Dia sampai lambat sebab ada kerja yang dia perlu settlekan. So Dwayne sampai-sampai je dia nampak kedai tu dah gelap. Dia usah-usah lah sekeliling. Tak nampak pula si Samantha ni. Mana pula lah pergi Minah ni. Dia juga yang call suruh datang. Takkan dah balik kot. Sebenarnya nak dijadikan cerita, dorang bergaduh petang tu. Si Samantha ni tuduh si Dwayne main kayu tiga dekat belakang Samantha. So si Dwayne ni pula tak mengaku. So bergaduh lah dorang berdua. So bila si Dwayne ni tengok Samantha tak ada kat kedai, dia ingatkan yang si Samantha ni masih merajuk dengan dia. So mungkinlah Samantha tumpang ayahnya untuk balik ke rumah. So Dwayne pun masuk dekat dalam kereta dan dia terus tag Samantha, bertanyakan Samantha dah sampai rumah ke belum. Selepas beberapa minit tak ada reply, Dwayne pun terus bergerak ke rumah Samantha. Yelah, bergaduh tu bergaduh lah juga. Si Dwayne ni still ambil berat dekat awet dia. Dia nak pastikan yang si Samantha ni okey, dah selamat sampai di rumah. So sampai-sampai je dekat rumah Samantha, dia terus ketuk pintu rumah. Dwayne disambut oleh ayah Samantha. Dwayne terus bertanya, Samantha dah sampai rumah ke? Dia pergi kat tempat kerja, tapi Samantha tak ada. Ayah dia terus jawab, mana ada Samantha sampai rumah lagi? Call pun tak ada. So kedua-duanya terus ke dapur dan cuba untuk call dan tag Samantha. Dan selepas beberapa minit, telefon Dwayne menerima satu mesej daripada Samantha. Mesej tu mengatakan yang si Samantha ni perlukan masa untuk bertenang. Dia akan spend masanya dengan beberapa orang kawan untuk beberapa hari dan meminta Dwayne cakap dengan ayahnya yang dia sebenarnya okey. So bila mesej tu ditunjukkan kepada ayah Samantha, dia rasa macam pelik. Tak pernah lagi si Samantha ni buat kerja sampai macam tu. Samantha tak pernah tidur dekat rumah orang. Tak pernah menumpang lah, senang cerita. Samantha adalah seorang yang bertanggungjawab. Dia tak pernah bercuti daripada kerjanya.
apatah lagi cuti sakit. Dan satu lagi adalah hubungan kedua anak beranak ni memang close gila kot. Ayahnya lah yang membesarkan Samantha ni sorang-sorang. So agak pelik kenapa ayahnya call tak diangkat dan mesejnya tak di-reply. So benda ni memang di luar karakter anaknya. So dorang berdua cuba lagi untuk call dan text sampailah ke awal pagi. Tetapi tak ada respon daripada Samantha sampai ke sudah. So bila dah pagi, masih tak ada reply daripada Samantha, ayahnya decide untuk pergi ke balai polis Anchorage untuk membuat laporan orang hilang. So bila pegawai yang bertugas tu dah dapat laporan tu, perkara pertama yang dia buat adalah dia call owner tempat kerja Samantha, iaitu The Common Place. Bos tempat kerja Samantha pula baru je dapat call daripada barista yang kedainya telah dirompak. Bos tu telah cuba untuk call Samantha tetapi tak diangkat. Owner kedai tu cakap dia akan bagi rakaman CCTV kepada polis pada malam tu juga. Sementara menunggu rakaman CCTV tu, pegawai yang bertugas call semua kenalan Samantha dan juga ahli keluarga rapat. Penyudahnya tak ada seorang pun tahu yang si Samantha ni dekat mana. Satu kereta peronda telah pergi ke kios tempat kerja Samantha. Tak ada tanda-tanda seperti pergelutan berlaku dekat luar kedai. Dekat dalam kedai pun macam tak ada unsur-unsur jenayah yang berlaku. Dekat bawah kaunter tu sebenarnya ada satu panic button. So kalau apa-apa terjadi, sekiranya rompakan ke atau kebakaran ke, button tu boleh ditekan dan polis akan datang serta-merta. Tetapi pada malam tu, button tu tak ditekan guys. So melihat dengan keadaan kedai tu dan tak ada pergelutan yang berlaku, polis membuat spekulasi yang ada kemungkinan Samantha lah yang melarikan duit kedai. Tetapi spekulasi tu pun goyang sikit guys. Sebab Samantha tak ada kereta. Tak mungkinlah si Samantha ni berjalan kaki. Ini bulan Februari dekat Alaska tau. Malam-malam memang sejuk gila kot. Tak mungkinlah dia berjalan kaki. So, dorang membuat spekulasi yang ada kemungkinan kawan Samantha menumpangkannya. Mesej yang mengatakan Samantha perlukan masa untuk bertenang beberapa hari tu mungkin ada benarnya. Tetapi tak ada seorang pun kawan Samantha yang tahu Samantha ni ada dekat mana. Dah polis jam dekat situ. Tapi semuanya terjawab pada petang tu juga bila owner kedai datang ke balai dan pas rakaman CCTV kedai. Rakaman tu telah dirakam pada pukul 8 malam. Rakaman tu menunjukkan Samantha bertugas di dalam kios tu sedang bersiap-siap untuk closing. Tiba-tiba datang seorang customer order minuman dekat kaunter. Posisi kamera ni hanya dekat dalam kios tu je tau. So tak nampak muka customer yang berada dekat luar. So Samantha pun buat je lah kerja macam biasa. Dia siapkan order minuman customer tu. Dan bila dia nak bagi minuman tu kepada customer tu, tiba-tiba nampak seperti Samantha ni melangkah ke belakang dalam ketakutan. Samantha kemudiannya mematikan lampu di dalam kios dan kemudiannya melutut sambil membelakangi kaunter. Lama jugalah dia melutut. Lepas tu Samantha bangun kembali dan pergi ke cash register dan membukanya. Dia ambil semua cash yang ada dekat dalam tu dan kemudiannya menyerahkan semua duit tu kepada suspek. Samantha kemudiannya melutut kembali. Dalam video ni gelap tau. Tetapi boleh nampak bayang-bayang suspek masuk melalui tingkap dan mengikat tangan Samantha. Suspek membangunkan Samantha dan menolaknya keluar ke pintu kedai. Berjalan menuju ke pickup truck yang berwarna putih dan terus belajar daripada situ. Tahu-tahu je lah rakaman CCTV ni. Mana pernah high definition. Memang berpasir guys. So susah untuk polis tahu identiti suspek. Suspek ni pula pakai hoodie dengan cap. Bukti-bukti lain pun semua tak ada. Selama berminggu-minggu kes ni tersadai. Polis tempatan siap minta tolong FBI kot untuk membantu siasatan. Sementara tu ayah kepada Samantha tak duduk diam. Dia berjaya mendapatkan sokongan 300,000 orang yang tinggal di bandar Anchorage untuk membantu mencari anaknya yang hilang entah ke mana. Dia punya usaha tu mendapatkan liputan media serata US weh. Orang yang tak dikenali memberikan sumbangan kepada tabung reward. Sampailah tertangkapnya suspek yang membawa lari Samantha. Walaupun dengan liputan media dan juga wang sumbangan menjadi makin banyak, tak ada satu pun tip yang boleh diguna pakai untuk mencari Samantha. Tetapi selepas 3 minggu daripada tarikh kehilangan Samantha pada 24 Februari, Dwayne, boyfriend Samantha ni dapat satu teks daripada nombor Samantha. Teks tu adalah arahan untuk Dwayne pergi ke Taman Corner Park. Dwayne telah menunjukkan mesej tu kepada ayah Samantha dan kemudiannya mesej tu telah ditunjukkan kepada polis. Semua bergegas ke Corner Park dengan harapan dapat berjumpa Samantha yang masih hidup. Dwayne dan ayah Samantha sampai dulu. Diorang berdua terus masuk dekat dalam park tu dan pergi ke tempat yang diarahkan. Tempat tu adalah sebenarnya satu papan tanda. Dekat tepi palang papan tu
ada sebuah ziplock bag yang di dalamnya ada gambar Samantha yang dicetak hitam putih. Dekat dalam gambar tu, Samantha macam tak ada perasaan. Dan dekat sebelah Samantha pula adalah surat khabar yang bertarikh 13 hari bulan Februari. Surat khabar tu menandakan yang si Samantha ni masih hidup pada masa gambar tu diambil pada 13 Februari. So berita ni memberikan harapan kepada ayah Samantha yang Samantha masih lagi hidup. Di belakang gambar tu tertulis satu arahan untuk memasukkan duit sebanyak $30,000 ke dalam akaun Samantha serta-merta. Dan yang peliknya adalah, kalaulah ayah Samantha ni memasukkannya sekarang, Samantha akan dilepaskan selepas 6 bulan. 6 bulan, geng. Apa punya demand? Bukannya nak dilepaskan serta-merta. 6 bulan, siut. Dalam 6 bulan tu, macam-macam boleh jadi. Tak tahulah sama ada si Samantha ni hidup ke mati ke. Gila betul. Memang tak kerti nego si bangkai ni. So, walaupun tak ada garanti yang si Samantha ni masih hidup ke tak, FBI menasihatkan kepada ayah Samantha untuk memasukkan separuh daripada duit tu ke akaun anaknya dan menunggu kalau-kalau ada orang keluarkan duit tu. Selepas 3 hari, 3 keluaran daripada 3 ATM yang berasingan di sekitar bandar Anchorage. Plan FBI ni dah cantik dah. Cuma masalahnya adalah bila FBI dengan polis tempatan tiba dekat ATM tu, suspek dah belah lama dah. Rakaman CCTV, suspek memakai ski mask dan spek mata saji. So memang tak boleh dengan apa cara sekalipun untuk diorang mengenali suspek. Dan selama seminggu tak ada lagi keluaran duit dibuat. Tak ada mesej ataupun panggilan telefon daripada telefon Samantha. Tetapi pada 7 Mac, beberapa lagi keluaran telah dibuat daripada ATM di negeri Arizona, kemudiannya di New Mexico dan lastly di Texas. Sama juga, lelaki tu memakai topeng salji dan spek mata, menyukarkan polis untuk mengenal pasti. Tetapi dalam rakaman ATM di Texas, kereta yang digunakan suspek berjaya direkam. Dia adalah kereta Ford Focus berwarna putih dan kereta tu telah menuju ke arah utara mengarah ke lebuh raya. So FBI inform kepada polis tempatan untuk cari kereta jenis model tu. Pada 13 Mac, satu kereta peronda telah berjaya mengesan kereta yang sama park di sebuah hotel. Polis tu tertunggu-tunggulah berdekatan dengan kereta tu. Ingat kan owner tu tak muncul. Tetapi selepas 30 minit, owner kereta tu muncul dan terus memasuki kereta. Pada masa ni, polis sebenarnya tak ada sebab untuk menahan kereta tu tau. So, dorang ikut daripada belakang. Dorang follow rapat je selama beberapa minit. So, last-last polis mengeluarkan alat memeriksa kelajuan kereta. Tup, kereta tu bawa laju pula. Lebih daripada had kelajuan yang dibenarkan. Dengan selambanya kereta peronda tu membunyikan siren dan mengarahkan kereta suspek untuk berhenti ke tepi. Polis kemudiannya pergi ke arah pemandu dan meminta untuk diserahkan lesen memandu. Pemandu tu bernama Israel Keys, penduduk asal daripada Alaska, yang alamatnya adalah di Anchorage. Polis dah tahu dah, dorang dah dapat tangkap suspek yang bertanggungjawab atas kehilangan Samantha. Polis peronda terus call untuk mendapatkan bantuan dan tak berapa lama selepas tu, polis telah memeriksa kereta Keys dan menjumpai topeng salji dan juga spek mata yang sama digunakan oleh suspek. Polis juga menjumpai sepucuk pistol milik Keys, handphone dan juga kad debit milik Samantha. Keys telah ditahan dan disoal siasat. Mula-mula tu dia mati-mati cakap dia langsung tak ada kena-mengena dengan apa yang terjadi pada Samantha. Dia cakap dia tak kenal pun Samantha. Tetapi selepas satu persatu polis tunjuk bahan bukti yang dapat mengaitkan dia, dia terus goyang mat. Dia cakap dia akan beritahu polis apa yang sebenarnya berlaku pada malam tu. Tetapi polis kena dapatkan dia secawan kopi Americano, peanut butter Snickers dan satu sigar. Kau ajar siut. Dah lah dia suspek. Siap demand lagi nak macam-macam. Selepas dia dapat semua barang yang diminta tu, dia mula bercerita. Apa yang Keys bagi tahu FBI ni tersangat-sangatlah disturbing sampai ke FBI sorokkan beberapa detail dalam surat pengakuannya. Apa yang berlaku pada malam tu, 1 hari bulan Februari, Keys decide untuk merompak kios The Common Ground. Dia tahu selalunya pada malam hari hanya ada seorang je pekerja dekat dalam kedai tu. So timing yang dipilih adalah timing kios tu nak tutup. Datang-datang je dia tengok hanya Samantha seorang je yang bekerja. Dia pun buat-buat macam order secawan Americano daripada Samantha. Dan bila Samantha nak bagi order tu kepada Keys, dia mengeluarkan sepucuk pistol dan mengarahkan Samantha untuk menutup semua lampu kedai. Pada awalnya, Keys hanya nak merompak kedai tu dan terus belah je. Tetapi bila dia tengok Samantha, dia ubah plan. Dia menyuruh Samantha ni untuk mengeluarkan semua cash di dalam cash register dan bagi dekat dia.
Keith kemudiannya telah memanjat tingkap kios tu dan mengikat tangan Samantha dan menyumbatkan mulut Samantha dengan tisu napkin supaya Samantha ni tak menjerit. Keith kemudiannya telah menolak Samantha ke pintu belakang kedai dan memaksanya masuk ke dalam kereta sebelum belah daripada situ. Dekat dalam kereta, Keith menggugut Samantha kalau Samantha ni cuba untuk melarikan diri atau meminta tolong daripada kereta yang lalu lalang, Keith akan membunuhnya. Masa dalam perjalanan itulah Keith telah mengambil telefon milik Samantha dan bagi teks kepada boyfriend Samantha supaya jangan risau. Keith mengatakan kepada Samantha yang dia akan menyimpan Samantha selama beberapa hari untuk memeras ugut ayahnya. Samantha yang dalam ketakutan cuba untuk menenangkan diri dan mengikut apa saja arahan daripada Keith. Keith drive kereta di sekitar bandar selama beberapa jam dan bila dah tengah malam, dia balik ke rumah kediamannya. Keith mengarahkan Samantha untuk pergi ke belakang pickup trucknya dan menutup Samantha dengan kain. Dia cakap kalau Samantha larikan diri, dia akan tembak Samantha. Keith kemudiannya masuk ke dalam rumah di mana anak perempuannya yang berumur 10 tahun dan juga teman wanitanya tengah tidur guys. Keith kembali ke kereta dan menutup mata Samantha dengan kain dan membawanya ke bilik store di belakang halaman rumah. Sesampai je diorang berdua kat dalam bilik store tu, Keith menyuruh Samantha untuk duduk dan Keith kemudiannya mengikat tali di leher Samantha di sebuah palang dekat dalam store tu. Samantha memang dah tak boleh bergerak dah. Tangan dia dah kena ikat. Leher pula dah kena jerut. Obviously lah Minah tu cuak. Keith memasang radio sekuat-kuatnya untuk menyembunyikan bunyi Samantha merayu-rayu dan menangis. Keith cuba untuk menenangkan Samantha dengan mengatakan yang dia takkan apa-apa ke Samantha. Dia just nak peras ugut dan lepas dia dapat duit, dia akan lepaskan Samantha. Selepas memastikan yang Samantha ni dah bertenang, dia menutup lampu dan keluar daripada store tu, meninggalkan Samantha berseorangan. Keith masuk balik kat dalam rumah untuk memastikan anak dan teman wanitanya masih tidur. Dia lepak sat dekat ruang tamu sambil menghirup beberapa gelas wine. Dia duk fikir apa benda dia nak buat selepas ni. Selepas 45 minit, dia kembali dekat dalam store tu sambil membawa beberapa botol air dan memberikannya kepada Samantha. Keith sebenarnya memuji Samantha. Keith mengatakan yang Samantha ni seorang yang kuat dan bertenang walaupun berdepan dengan situasi yang menakutkan. Keith kemudiannya melonggarkan ikatan di leher Samantha dan juga membuka ikatan di tangan dan menyuruh si Samantha ni untuk bertenang. Keith cakap dia dah hubungi ayah Samantha dan Samantha akan dilepaskan selepas dia mendapat wang. Nampak di muka Samantha yang dia seperti lega yang dia akan dilepaskan. Elok je si Samantha ni baru nak hirup air, Keith terus menyentap rambut Samantha dan menghempas kepalanya ke lantai simen guys. Keith kembali mengikat tangan dan kaki Samantha dengan zip tie. Apa yang berlaku adalah Keith sebenarnya nak melihat wajah Samantha apabila diberi harapan palsu. Dia main-main je sebenarnya. Apa kebangkai. Daripada awal, dia memang langsung tak ada niat nak lepaskan Samantha pun. Bila dia dah selesai mengikat Samantha, Keith sekali lagi pergi masuk kat dalam rumah untuk memastikan teman wanita dan juga anaknya sedang nyenyak tidur. Keith kemudiannya kembali kat dalam store dan kali ketiga ni, Keith telah menggol Samantha. Bila dia dah settle dengan perlakuan jijik dia tu, Samantha bertanyakan kepada Keith, "Adakah kau nak membunuhku?" Keith menjawab, "Ya." Keith memakai sarung tangan sambil si Samantha ni menangis merayu-rayu untuk dilepaskan. Keith cakap, "Sorry, tak ada cara lain dah." Pada lebih kurang pukul 4 pagi, Keith telah belakang Samantha dengan pisau dan kemudiannya Samantha sampai mati. Mayat Samantha dibiarkan dekat dalam store tu sementara Keith masuk balik ke dalam untuk mandi. Pada lebih kurang pukul 6 pagi, dia mengejutkan anak dan teman wanitanya untuk bersiap-siap untuk ke airport. Sebenarnya guys, ini paling bangkai. Pada hari tu, diorang bertiga plan untuk pergi bercuti di New Orleans selama 2 minggu. Diorang plan nak naik cruise mewah ke Selat Mexico. Apa ke anjing perangai. Dekat depan teman wanita dan anak dia adalah seorang yang bertanggungjawab dan ayah yang penyayang. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga adalah pembunuh yang kejam. Dia cakap sebab dia bunuh Samantha adalah dia nak pergi bercuti je. Kalau dia tak pergi bercuti pada hari tu, mungkin Samantha akan hidup beberapa hari lagi. So sementara anak dan teman wanita dia bersiap, Keith kembali ke store dan membalut tubuh Samantha dengan kapet dan menyuruh mayat tu di bahagian belakang store. Lepas tu dia kunci dan belah ke airport dengan family dia. Macam tu je bye.
Oh ya abah beliau lah. So dipendekkan cerita, balik-balik je daripada bercuti tu, Keith terus ke bilik stor belakang rumah dan membuka kembali balutan di tubuh Samantha. Disebabkan cuaca di Anchorage tu agak sejuk, tubuh Samantha ni tak membusuk sangat. Menurut Keith sendiri dia mengatakan yang si Samantha ni nampak macam masih hidup. Dia kemudiannya masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil alat-alat makeup girlfriendnya dan cuba untuk makeup mayat Samantha supaya kelihatan seperti hidup. Mata Samantha telah dijahit dengan tali pancing supaya mata tu terbuka guys. Pada hari itulah dia mengambil gambar Samantha dengan newspaper yang bertarikh 13 Februari. Niatnya adalah untuk memeras ugut ayah kepada Samantha. Gambar tu korang boleh google je tau. Abang Boy nasihat janganlah. Tetapi kalau korang nak tengok juga, jangan cakap Abang Boy tak bagi warning So selepas ambil gambar ni, Keith kemudiannya telah tubuh Samantha dan membuangnya ke tasik berdekatan. It's not the news family and friends were hoping for. Anchorage police announced today they found a body they believe to be Samantha Koenig's in Matanuska Lake out in the valley. Semua yang korang dengar ni sebenarnya tak cukup disturbing lagi tau. Samantha sebenarnya bukan mangsa pertama Keith. Israel Keith sebenarnya adalah seorang pembunuh bersiri. Mangsanya dikatakan di antara 11 hingga 20 orang. Mungkin lebih daripada tu. Tempat Keith ni beroperasi bukan di Anchorage, Alaska saja. Dia ni punya perangai, dia sorokkan kill kit ataupun alatan membunuh di sekitar bandar-bandar besar US. Dia cakap tak kisahlah dia kat mana. Kalau tiba-tiba rasa dia nak bunuh orang, barang-barang tu dah standby berdekatan. Dia tak kisah tau siapa mangsa dia. Lelaki ke, perempuan ke, muda ke, tua ke. Kalau dia tengah jalan tu, tiba-tiba dia terjumpa seseorang, dia terus pergi, terus tikam je mat. Kalau perempuan, dia akan kidnap dan mangsanya dan kemudiannya dia akan membunuh tanpa belas kasihan. So apa yang terjadi pada Samantha ni adalah Samantha berada di tempat yang salah, di masa yang salah. Sejurus je Keith nampak Samantha, dia memang dah berniat nak membunuh Samantha. So semua drama pasal kidnap dan peras ugut tu adalah untuk si Samantha ni bertenang, untuk senang si Keith ni handle. Semasa dalam tahanan, Keith sempat membuat pengakuan yang dia telah membunuh satu lagi pasangan warga emas di Vermont. Tetapi belum sempat lagi dia dihadapkan ke mahkamah, Keith telah membunuh diri di dalam sel tahanan pada 2 Disember 2012. So bilangan mangsa sebenar dia masih tak diketahui. Says he killed 4 people in Washington and 4 others across the country was held today. Israel Keyes' family and their pastor drove to the funeral home from East Texas, but no one else attended. Before he killed himself in his Alaska jail cell, Keyes admitted to investigators he murdered a couple in Vermont last year. He also raped and murdered an Anchorage barista and dismembered her body in February. Tetapi sebelum si Keith ni mati, dia sempat melukis 11 tengkorak dan juga 1 lambang pentagram. So ada kemungkinan angka sebenar mangsa setan ni adalah 11 orang. Itu pun hanya tekaan je. Rahsia tu telah dibawa bersama-samanya ke dalam kubur. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.